Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat pagi, salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan cuba buat latihan mengenai luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okay. Minggu lepas cikgu minta kamu salin contoh. Okay, contoh di buku teks. Okay, contoh 2, 3, 4 dan 5. Okay, tengok balik contoh yang kamu salin minggu lepas. Okay. Jadi minggu ini ataupun hari ini kita akan cuba selesaikan latihan berkenaan dengan contoh. Okay, pasal yang contoh kamu salin hari itu yang minggu lepas punya yang kamu salin tu. Okay, jadi untuk hari ini latihan inilah untuk hari ini ada 3 soalan sahaja yang cikgu minta kamu buat. Okay. Gunakan modul lah. Okay, cari jom cuba 6.3. Okay, soalan yang kamu kena buat adalah soalan nombor. Jom cuba 6.3 ni dia muka surat berapa ni? Muka surat 75. Okay, muka surat 75. Okay, jom cuba 6.3. Kamu buat nombor 1 A, B. Lepas tu nombor 2 kamu try soalan C. Okay. Yang lain kalau kamu ada masa kamu buat lah. Okay, yang 3 soalan tu cikgu mahu kamu fokus. 1 A, B dan 2 C. Okay. Setiap soalan ni cikgu akan terangkan satu contoh lah supaya kamu boleh buat. Okey, jadi mula-mula cikgu mahu terangkan contoh untuk soalan macam mana mahu jawab soalan B. Nanti kamu selesaikan sendiri. Okey. Okey, bila kamu tengok soalan B, arahan dia apa? Arahan dia hitung luas permukaan. Okey, luas permukaan. Gariskan luas permukaan. Okey, maka tengok bentuk dia apa? Bentuk dia silinder. Jadi kita pun tengok apa rumus luas permukaan bagi silinder. Okey. Kita tengok. Okey, dalam buku teks kamu ada dia tunjuk contoh. Saya tengok buku teks kamu sahaja Okey, buku teks kamu ada di muka surat 108. Cuba cari buku teks muka surat 108. Contoh yang kamu salin hari itulah. Okey. Luas permukaan silinder, ini rumus dia. Okey. Kamu tengok rumus dia ini. Dia ada 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi JT. Ingat ini simbol pi. Okey, simbol pi itu ada nilainya sudah. Iaitu yang ni nilai dia 22/7. Pi itu bersamaan ataupun sama dengan 22/7. Okey, jadi ini rumus dia. Okey, nanti kamu kena buat benda yang samalah rumus ini. Okey, cuma dalam soalan ni mungkin lainlah nilai dia. Okey, jadi macam mana kita mau guna? Okay, kita tengok. K2 ada ditulis 2. K darab. Cikgu mana ada darab sini? Nah, kalau tidak ada simbol apa-apa antara 2 dengan huruf itu maksudnya darab lah tu, okey? Di 2. Ada 2 darab, darab. Pi. Ni nilai dia 22/7. Okey, gantikan 22/7 di sini darab dulu, darab lagi. J kuasa 2. J dalam soalan ni J itu adalah jari Jari apa? Kalau tengok gambar dia, ni kan kita ada silinder. Silinder maksudnya ada 2 bulatan atas dan bawah kan. Jari dia tu dia bagi sudah 7. Ni dia sebut sini. Jari ialah 7. Jadi 7 J ganti dengan 7. Lepas tu letak kuasa 2 sebab rumus dia memang ada kuasa 2, jadi di sini pun ada kuasa 2. Okey. Itu baru yang sebelah sini. Okey, tambahkan. Sebelum tu lupa, ni ada kurungan. Kamu buatlah kurungan. Kurungan ni maksudnya yang bahagian pertama ini di depan ni. Nanti kamu selesaikan ini duluan. Selesaikan, okey, kurungan ini. Okey, tambah. Buka kurungan lagi. Ini untuk bahagian kedua pula. Okey, tambah 2. Okey, salin 2. Okey, darab lagi. Okey,
pi. Pi-nya berapa? Okey, pi-nya 22/7. Sama saja. Kenapa dia kata guna pi 22/7? Dalam soalan dia sebut 22/7. Kalau dia tak sebut, guna saja 22/7. Ini nilai ni kalau dia tak bagi, kamu kena ingat ni 22/7 ni adalah nilai pi sebutannya pi. Okey. Okey, jadi darab lagi J. J macam tadi 7, tapi dia tiada kuasa 2 sudah sebab rumusnya tiada kuasa 2, maka tidak adalah kuasa 2 di sini. Okey, darab dengan tinggi. Okey, tinggi dia 9. Kalau silinder mana tinggi dia? Inilah tinggi dia kan. 9. Jadi masukkan semua ni. Jadi kamu kira ini duluan. Tengok dia buat ni. Kira ini duluan, tekan kalkulator kamu dengan bagus. Okey, kalau cikgu buka kalkulator cikgu di sini. Okey, bagi big screen supaya kamu nampak lah. Okey, tekan yang ini dulu. Okey, buka kurungan. Okey, cikgu ikut macam dia buat ni. Dia 2. Okey, 2 darab. Okey, 22 per. Tekan ABC ni per per 7. Okey, darab dengan 7 kuasa 2. Mana kuasa 2? Ni tanda X kuasa 2 tu adalah kuasa 2 lah. Okey. Tutup kurungan. Okey, tekan sama dengan dulu. Ni nilai dia 308. Okey, 308. Okey, yang ini pula. Okey, tambah. Kita kira satu-satu. Dia kira satu-satu tu Okey, buat balik. Yang ini lagi. Ni lagi. Buka kurungan. Selesaikan dulu. 2. Okey, 2 darab 22 per 7. Darab 7. Apa lagi? Darab 9. Tutup kurungan. Kan sama dengan dapat 396. Jadi bila ini dapat ini, yang ini pun dapat sudah yang ini, maka baru kita tambahkan. Tambahkan tu cikgu tak tunjuklah dengan kalkulator, kamu boleh tambah sendiri. Guna kalkulator sahaja, tambahkan dua-dua ni, dapatlah 704. Okey. Jadi ini adalah soalan kalau dia punya bentuk dia adalah silinder silinder. Silinder tu macam-macam lah dalam kehidupan kamu tu. Silinder ni macam-macam lah dalam kehidupan, ada banyak objek. Kadang-kadang kalau di depan cikgu ni ada tabung kuih raya. Okey, ni pun macam bentuk silinder lah, walaupun dia agak lain dia punya ini kan. Macam ada kecil sikit, kadang-kadang besar sikit dia punya tu, kadang-kadang kecil sikit, tipis. Okey. Tapi secara umumnya ni adalah bentuk silinder lah. Okey, jadi apa-apa objek lah dalam kehidupan kamu banyak bentuk silinder. Okey. Jadi itu untuk yang okey. Jadi ini soalan ini, yang soalan B sudah selesai. Okey, yang ini saya ambil gambar daripada buku teks. Sebenarnya soalan modul kamu tu hanyalah soalan buku teks saja sama sebiji. Okey, dalam buku teks saja ada warna sikit. Jadi saya tunjuk ini dari buku teks kamu lah. Jadi ini sama je soalan modul kamu Tajuknya pun sama, muka surat jelas lain. Okey. Jadi ini sudah selesai. Okey, kalau yang A bentuknya kon. Okey, bentuknya kon. Kita tengok mana contoh yang kamu salin minggu lepas tu bentuknya kon. Kita tengok. Okey, kita tengok. Okey, muka surat lah, muka surat yang tadi 108 juga sama ni bentuk kon. Jadi macam mana mau selesaikan, tengok contoh dia bagi. Okey. Jadi apa rumus luas permukaan bagi kon? Kalau kamu tengok sini, luas permukaan kon, ni rumus dia ni. Okey. Ada pi j kuasa 2 tambah pi js. Okey, pi macam biasalah 22/7. Ini nilai dia, gantikan saja. Okey, jejari. Okey, mana? Tengok gambar dia. Jejari mana? Cikgu tidak ada pun dalam gambar. Kadang-kadang ada dalam gambar, kadang-kadang dalam arahan. Ni ada disebut jejari bulatan 3. Okey, jadi kamu ambil pen kamu, pensel kamu, labelkan terus di gambar dia tu 3 jejari ni. Jejari kan daripada pusat ke sini kan. 3. Okey, jejari 3. Okey, apa lagi? Tambah. Okey, sekejap. Okey, darab dulu ni. 22/7 tadi pi darab dengan J kuasa 2. Okey, J kuasa 2. Jejari 3 tadi kan. 3 kuasa 2. Okey.
tutup kurungan. Ini maksudnya bahagian pertama. Okey. Ini bahagian pertama. Okey. Tambah. Okey, tambah. Okey, pi macam biasa. Okey, buka kurungan dulu. Pi dia 22/7. Okey, jari macam biasa tadi 3. Cuma sekarang tiada kuasa 2. Sebab dalam rumus memang tiada kuasa 2. Okey, S adalah apa? S adalah 5. Okey, dalam soalan ini. Okey. Sebelum cikgu terangkan kenapa dalam soalan kamu, dia tidak bagi ini. Yang dalam soalan nombor 1A tu dia tidak ada kan, yang panjang ini kan. Ini kita panggil dia sendeng sebab itu dia guna S. S tu maksudnya sendeng. S ini adalah sendeng. Sendeng itu bukan tegak. Kalau ini tinggi tegak, ini kita panggil tinggi tegak. Tinggi tegak inilah tinggi tegak. Nombor 4 ni, 4 cm ni. Ini tinggi tegak. Kita tidak mahu tinggi tegak. Tak mahu sebab dalam rumus mana ada tinggi tegak dia mahu. Dia tidak ada huruf T kan. Kalau ada huruf T tinggi, ambillah 4 tadi tu. Tapi sekarang dia ada S. Bila dia ada S, sendeng. Sendeng yang tepi ni, yang miring ni. Ataupun yang di sini, sama saja ni. Yang sini ataupun yang sini. Nilainya sama saja. Jadi dalam soalan kamu 1A, dia tak bagi ni. Okey, jadi cikgu padam ini. Macam mana dia dapat 5 ni? Yang dalam soalan ni dia sudah tulis di sini 5. Untunglah boleh guna teruslah. Okey, jadi kalau dia tak bagi 5 ni, cikgu padam lah. Dia tak bagi. Dalam soalan kamu dia tak bagi. Tengok balik soalan kamu yang 1A tu. Jadi macam mana mau dapatkan nilai yang di sini? Dia punya panjang dia ni daripada ni ke ni puncak ke bawah tu, yang miring tu. Cikgu guna simbol S lah, S. Okey, macam mana mau dapat? Jadi kamu ingatkah yang tingkatan ini tingkatan 1 cara mau dapatkan dia adalah tingkatan 1. Jadi kita tahu ini tingginya 4. Okey, di sini 4. Ni nampak ni 4. 4 sini samalah dengan sini. 4 ada 3 di sini kan. Jari dia tadi 3. Jadi kamu perasan tak kamu ada bentuk segitiga ni? Okey, kamu perasan ada bentuk segitiga. Jadi cikgu lukis balik gambar supaya senang nampak. Kita ada bentuk segitiga tu. Saya guna bentuk yang lebih cantik sikit mungkin. Segitiga. Okey. Lepas tu sini 3, sini 4 kan tadi. Jadi sini S kan. Jadi O pula. S. Okey. Jadi kita mau cari S. Jadi ini adalah teorem Pythagoras. Kamu ingat baliklah tingkatan 1. Okey, teorem Pythagoras. Kalau tak salah eja dia macam ni lah. Kalau cikgu salah kamu betulkan dalam komen nanti Okey, jadi di sini kita ingat balik macam mana rumus teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, itu rumus dia. Dalam teorem Pythagoras dia guna huruf A, B, C Jadi mana tu A, B, C dalam segitiga ni? Cikgu guna warna purple lah. C tu adalah panjang yang ini, yang bahagian yang paling panjang. Ada 3 kan sisi dia, 1, 2, 3. Jadi mana satu? A, B, C. C adalah yang paling panjang ni. Okey, cikgu bulatkanlah sini C. Lepas tu A tak kisah mana satu. Di sini boleh A, di sini boleh A. Kalau cikgu pilih di sini A, maka yang kawan dia sini adalah B. Jadi kita try cari. Jadi sekarang ni S, kita mau cari S. S tu maksudnya kita mau cari C lah ni. A sudah ada 4, B sudah ada 3, C ni S lah sebenarnya. Jadi cikgu tak gunalah simbol C. C dalam ni adalah huruf S kita lah. Okay? Jadi cikgu guna simbol S lah. Jadi S kuasa 2. Okay, sama dengan, kalau kamu guna simbol C pun di sini tak ada masalah. Okay, sebab dalam rumus asal dia memang guna huruf C. Tapi dalam luas permukaan dia guna huruf S. Kan, dia guna huruf S. S tu maksudnya yang tinggi, yang sendeng ni. S. Ini rumus dia ni, kamu tengok balik. Kan ada huruf S, mana ada huruf C kan. Okay, jadi kita ganti C tu dengan S. Jadi C ni cikgu ganti dengan S. Okay, A kuasa 2. Okay, 4. A adalah 4 kan. Okay, A adalah 4 di sini. Jadi 4 kuasa 2 lah. Jadi sebab A kuasa 2 ada
ada kuasa 2 sini, sini ada kuasa 2. Okey, tambah B kuasa 2. Okey, B kita berapa sini? 3. 3 kuasa 2. Sebab apa ada kuasa 2? Sebab dalam rumus pun ada kuasa 2. Jadi di sini cikgu kira dulu ni. Kan ini boleh dikira. Okey, ini boleh dikira. Tekan kalkulator kamu. 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2. Tahu 4 kuasa 2? Macam mana mau tekan 4 kuasa 2? Sekejap, cikgu tunjuklah di sini. Cikgu tunjuk sekaligus lah. Senang sikit. Okey. Okey, 4 kuasa 2. Okey, 4. Tekan kuasa 2 ni, tanda X kuasa 2 ni. Okey. Teruslah tekan tambah 3 kuasa 2. Tekan sama dengan. Dapat 25. Okey. Dapat 25. Jadi di sini tulis 25. Tapi belum selesai lah. Ini baru S kuasa 2. Okey, baru S kuasa 2. Jadi macam mana mahu cari S? Kita tak mahu yang S kuasa 2. Kita mahu S biasa saja kan. Ini mana ada kuasa 2 kan. Kita mahu S biasa saja, tak ada kuasa 2. Jadi apa lawan bagi kuasa 2? Kalau kamu ingat balik, kalau lawan bagi kuasa 2 adalah punca kuasa 2. Jadi kamu kena buat punca kuasa 2 25. Buat macam cikgu ni. Jadi S ni tiada sudah kuasa 2. Tetapi di sini kamu kena buat punca kuasa 2 25. Okey, maka di sini tekan mana punca kuasa 2? Punca kuasa 2, tanda ni. Okey, tekan nombor 25. Okey, tekan tanda sama dengan. Itulah jawapan dia. S sama dengan 5. Sebab tu dalam soalan, dalam buku teks ini, muka surat 108 ni, tiba-tiba dia ada, saya padam balik yang ni tiba-tiba dia ada 5 kan di sini. Itulah datangnya ni. Ini step yang kamu kena buat ni. Dalam buku teks dia tak buat. Sebab dia anggap kamu sudah tahu. Sebab ini adalah tingkatan 1. Teorem Pythagoras ini, semua ni adalah tingkatan 1 ni. Jadi dalam exam kamu kena buat step ni. Dalam buku teks dia tak buat. Sebab buku teks tu dia anggap kamu sudah tahu. Jadi dia jimat ruang sikit. Kan? Okay, jadi 5 ini datang dari teorem Pythagoras tingkatan 1. Jadi dapatlah 5 di sini. Okay? Jadi kita akan tengok balik tadi kita berhenti di mana. Jadi S kita tadi tu, ada 5 di sini. Okay? Tutup kurungan. Jadi kamu kira lah macam tadi. Ini tekan kalkulator macam biasalah. Okay? Kalau kamu tekan kalkulator, saya tekan ikut dia sejak ni, buka kurungan. Okay, 22 per 7. Okay, darab dengan 3 kuasa 2. Ikut saja dia, ikut saja. Okay, tutup kurungan. Okay, sama dengan dulu. Ni, kalau dapat macam ni cikgu tak sama ni, jawapan dia tak sama. Macam mana mau kasih sama kat dia? Tekan saja ABC ni sekali lagi. Cuba tekan ABC. Bila kamu dapat jawapan ni, jangan terus delete jawapan dia. Tekan ABC terus. Lepas tu tekan, dapat sudah 28.28. Mana sama cikgu ni 29. Tengoklah nombor 5 ni kan dia besar. Kalau kita bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, tengok juga nombor yang ketiga ni. 1, 2, 3. Tengok nombor yang ketiga ni kan dia besar. Boleh tambah 1 jadi 9. Kalau nombor yang ketiga ini 4 dan ke bawah, tak perlulah tambah 1. Jadi 28 sajalah di sini. Okey, ini adalah sekolah rendah punya silibus. Bundarkan. Jadi kena ingat. Okay. Jadi itu adalah untuk yang ini baru. Yang bahagian yang sebelah sini baru. Okey, sebelah kanan lagi. Okey, sebelah kanan lagi. Macam mana? Sebelah kanan lagi. Okey, buka kurungan dulu. Okey, buka kurungan dulu. Cikgu buat satu-satu. Bahagian pertama kiri dulu, lepas sebelah kanan dulu. Jangan buat sekaligus, nanti takut kamu salah. Okey? Ikut buku teks, dia buat satu-satu tu. 22 per 7. Okey, darab dengan 3. Mana 3? 3 darab dengan 5. Okey, tutup kurungan. Sama dengan. Kalau dapat masih begini, okey, macam mana mau jadikan perpuluhan, tekan saja ABC ni. Kalau tak boleh tekan, kalau tak ada juga tekan lagi sekali ABC. Tak ada juga nanti. Kalau kamu tekan balik ABC jadi pecahan balik. Tekan balik jadi perpuluhan. Jadi 47.14. Okey, tengok juga nombor belakang dia ni, nombor yang ketiga ni
1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengok nombor ketiga ni. Oh, ni bukan 5 kan? Bukan 6, bukan 7, bukan 8. Jadi tak perlu tambah 1. Sebab tu dia tak tambah 1 ni jadi 5. Dia jadi 4 saja ni. Okey. Jadi ditambahkan, okey, dapat sudah dua-dua ni, tambahkan dapatlah ini. Okey, tambahkan macam biasa, dapat ini. Okey, itu adalah untuk jadi dapatlah luas permukaan kon. Okey, luas permukaan kon. Okey, selesai untuk soalan 1A. Okey, kita kembali kepada soalan tadi. Jadi selesai soalan 1A kon tadi. Ingat ya, kon ni tengok ni 12. 12 ni kita tak pakai ni, dia bagi ni supaya kamu dapat cari dia punya tinggi yang condong ni. Ni yang S tadi yang kita bincang tadi. Cari S. Tengok balik macam mana yang saya terangkan tadi kalau lupa sudah. Okey, 5 dia ada. 5 dia ini jejari. Ini jejari ni 5. Jadi 5 ada. 12 ini, bahagian 12 ini sama juga dengan tinggi yang sini kan. Jadi 12 ini ada. 12 ada. 5 ada. Macam mana mahu cari S di sini? Guna teknik teorem Pythagoras tadi tu. Okey. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Mana yang kamu kena buat lagi? Satu lagi. Nombor 2C 2C. Okey, nombor 2C. Masih lagi muka surat yang sama. Muka surat berapa ni? 75. Okey, modul. Muka surat 75. Okey, 2C. Hitung luas permukaan. Hitung luas permukaan. Sama saja arahan dia. Hitung. Hitung luas permukaan. Masih lagi luas permukaan. Okey, sekarang ni bentuknya adalah apa ni? Bentuknya dia punya panjang dia, lebar dia, tinggi dia, semua tak sama. Kalau tak sama maksudnya bentuk ini bukan bentuk cube. Bukan kubus ni, ini adalah kuboid. Kuboid. Okey, jadi cikgu tunjuk satu contoh untuk menyelesaikan bentuk kuboid. Jadi kamu tengok macam mana mahu selesaikan soalan ni lah. Okey, ini adalah contoh. Okey, contoh cikgu buat sendiri saja ni supaya kamu boleh jawab soalan 2C nanti. Yang kotak warna kuning dalam modul cikgu ni ada warna lah. Kalau yang photostat kamu tu tak ada warna, dia hitam putih. Okey. Jadi yang ini tapi kalau dalam buku teks memang berwarna. Tengok buku teks kamu. Soalan 2C tu itulah soalan modul kamu, sama je. Okey. Jelas sikitlah nampak warna tu. Okey, so macam mana mau cari luas permukaan? Okey, luas permukaan bentuk kuboid. Senang saja kalau kuboid. Kalau kuboid ada berapa permukaan ni semua ni? 6 kan? Jadi kita kira permukaan satu-satu. Okey, ini contoh Dalam soalan lain saya buat nilai lain lah sini ni. 1, 2, 3. Okey, jadi kita kira luas saja. Luas permukaan saja. Jadi cara dia kita tengok. Sebelum jawab. Kalau kuboid, permukaan dia yang bertentangan sama kan? Maksud cikgu, kalau yang di sini, yang hijau ni, depan kan? Depan ni, kawan dia yang mana? Yang sama macam dia? Mestilah yang belakang ni. Ni nampak ni belakang ni, yang belakang ni. Yang belakang ni saya kasih warna belakang ni. Yang belakang ni. Jadi, depan dengan belakang tu dia sama. Kan? Semualah tu sama. Gerak pula ni. Ni sama belakang dia ni. Sama. Okey. Jadi kita kira satu sajalah. Nanti kamu darab dua saja. Tak payah kira dua-dua, penat. Kira yang hijau depan ni saja. Nanti darab saja dua. Bila darab dua sudah kita kira yang belakang sekali lah nanti. Okey. Jadi saya padam dulu balik. Kita kira depan ni. Ataupun cikgu kira yang belakang lah, senang sikit. Cikgu loretkan yang belakang dululah. Yang belakang tadi ni, yang belakang ni adalah segi 4 kan? Permukaan bila permukaan maksudnya permukaan dia lah. Bukan isi padu permukaan dia. Kepingan permukaan dia tu. Okey. Jadi belakang tu, okey, tengok. Ini kan bentuk segi 4. Segi 4 adalah panjang darab lebar kan? Mana panjang dia? Ini panjang dia. 3 ni, nampak ni 3. Mana lebar dia? Cikgu, lebar dia mana ada sini? Ada. Tengok betul-betul.
Jadi kamu tengok ini 1 cm kan. 1 cm ini mesti sama dengan sini 1 cm kan. Jadi sini 1 cm. Cikgu guna pen warna apa ni? Warna kuning tak apalah. Okey, 1 cm sini. Sini pun 1 cm juga. Okey, 1 cm juga. Di depan ini pun, yang ini pun 1 cm juga. Jadi ada. Jadi kita kira dulu segi 4 yang belakang sana. Jadi cikgu labelkan macam mana ni? Cikgu label warna kuning lah Jadi segi 4. Okey. Sorry, luas. Okey, luas segi 4. Yang warna kuning tu adalah sama dengan panjang darab lebar kan. Jadi 3. 3 ni panjang dia ni. Ini anggap panjang dia lah. Ini panjang dia 3 darab dengan 1. 3 darab 1 sama dengan 3. Okey. Tapi cikgu cakap tadi dia ada 2 kan kawan dia. Di belakang tu dengan depan sama. Jadi darab 2 je lah. Jadi luas. Luas. Apa mahu tulis sini ni? Cikgu tulis luas dalam kotak lah kan. Kotak ni maksudnya segi 4 bentuk dia kan. Cikgu tulis 2 dalam ni. Maksudnya 2 bentuk kuning tu. Di depan dan di belakang. Jadi 2. Jadi maksudnya sama dengan 2 biji darab dengan 3. 3 tu dari sinilah tadi 3. Kalau satu nilai, kalau satu nilainya 3, kalau 2 darablah dia kan. 2 darab 3 jadi berapa? 6. Okey? 6 saya tulis unit dia cm kuasa 2. Itu unit bagi luas lah. Sentimeter persegi Okey, itu warna kuning yang belakang tu. Okey, jadi cikgu padam. Kamu buat dengan pensel lah, kamu padam. Lukis sikit, padam sikit. Kita buat satu-satu, senang nampak sikit. Sebab sekarang 3D kan. Okey, sekarang cikgu pilih warna apa lagi? Purple. Okey, kita tengok kiri pula lah. Sebelah kiri ni. Kawan dia nanti adalah di sebelah kinilah. Di sebelah sini. Okey. Ataupun kita tengok kanan lah. Kanan senang nampak sikit. Kalau kiri tu dia terlindung di belakang sikit kan. Dia pandangan dia tu tak berapa nampak. Dia di sebelah kiri tu tak nampak dinding sebelah sana kan. Sini nampak sikit kanan. Pilih kanan. Kalau kanan lagi nampak kan. Ada 3. Panjang 3. Lebarnya 2. Jadi 3 darab 2. Jadi di sini cikgu tulis luas. Okey, luas segi 4. Masih lagi segi 4. Cikgu terus tulis nombor 2 lah di dalam. Maksudnya ada 2 segi 4 yang sebelah kiri. Sebelah yang sama macam sini. Ada 2 kan. Kiri, kanan dan kiri. Jadi cikgu tulis segi 4, 2. Ini sekadar simbol. Kamu tak buat simbol tak apa. Okey. Jadi sama dengan, cikgu terus cikgu tulis 2 darab. Sebab ada 2 biji kan. 2 darab. Okey, 2 darab. 2 darab. Okey. Kalau 1 adalah 3 darab 2 kan. Okey, 3 darab 2. Ataupun kalau kamu pening, kamu buat satu-satu lah. Cikgu tolong kamu satu-satu lah. Jadi luas 1. Okey, luas kalau 1 dia adalah 3 darab 2. Panjang darab lebar kan. Okey, 3 panjang dia 3, lebarnya 2. Okey, dapat 6. Okey. Kalau luas bagi 2 segi 4. Macam mana? Letak 2 lah di depan. 2 darab 6. Jadi 12. Okey. Macam tu. Jadi apa lagi luas yang belum selesai? Kanan kiri selesai. Yang tadi belakang dengan depan ni selesai sudah. Ada satu lagi di atas dan di bawah. Okey, jadi atas bawah cikgu guna warna biru lah. Cikgu ambil bahagian atas lah, senang nampak sikit. Bahagian bawah tu dia agak terlindung kan. Dia ada garis putus-putus tu, maksudnya dia agak terlindung di bawah. Okey. Atas ni kita tengok. Panjang dia, mana panjang dia? Ni ada sudah tadi kan 1. Okey, 1 darab dengan lebar dia. Lebar dia yang ini. Mana ada cikgu ini? Cikgu mana ada ni? Macam mana mau cari yang ni? Tengoklah di mana yang sepadan dengan dia, yang sama dengan dia. Ni nombor 2 tadi ni. 2 ini sama dengan 2 di sini. Kan? Sama juga dengan 2 di sini. Jadi dapat lebar dia. Okey, jadi 1 darab 2. Jadi cikgu tulis luas
Segi 4. Sama dengan panjang darab lebar. Jadi panjang dia 1, lebarnya 2. Okey, jadi sama dengan 3. 3 lah. Jadi kalau cikgu mau kira luas bagi, kan dia ada bumbung, dia bumbung ini bumbung lah, cikgu panggil bumbung dengan tapak dia kan sama, jadi darab 2 sajalah. Okey, cikgu tulis balik dalam kotak ni ada, kalau ada 2 maka 2 darab 3 dapat 6. Jadi apa tugas kamu yang terakhir? Tugas kamu terakhir, kamu ambil semua ni. Ambil semua ni, tambahkan mana yang kamu kira tadi yang 2 kali darab tu. Tambahkan yang ini. Tak nampak sudah ni, tapi harap cakap kamu nampak lah. Tapi warna dia sama memang tak nampak. Okay, cikgu pilih warna lain lah. Biru nampak ni. Ni tambahkan ni 6 tadi kan. 2 yang warna kuning tadi tu, 2 yang warna purple tadi tu, dengan 2 yang warna biru tadi tu. Tambahkan semua tu. Cikgu tulis di sebelah sinilah. Okey, jadi cikgu tambahkan. Jadi luas semua ataupun luas permukaan sama dengan 6 campur 12 campur 6. Maka dapat jawapan cikgu 24. Kira kalkulator boleh, kira jari pun boleh. Okey. Jadi itu sajalah contoh. Sebelum tu lupa, unit dia ni tulislah. Unit dia kamu belajar di sekolah rendah kan, sentimeter persegi. Okey, maknanya luas. Okey, kalau sentimeter padu dia kuasa 3. Itu nanti isi padu. Kita akan belajar juga nanti sentimeter padu yang ada kuasa 3. Sekarang ni sentimeter kuasa 2 tu maksudnya luas persegi lah orang bilang. Okey, sentimeter persegi. Jadi itu kita apa ni, contoh yang cikgu boleh tunjuk. Okey, jadi kamu buatlah. Kalau kamu sudah tengok contoh tadi, rasanya boleh jawab sudahlah. Okey, dalam modul kamu muka surat 75. Okey, sekarang ni bab yang ke-6 Okey, jom cuba 6.3 soalan nombor 1 A dan B, dan satu lagi soalan nombor 2 C sahaja. Ada 3 saja soalan, 1 A dan B, dan soalan nombor 2 C. Yang lain, soalan yang cikgu tak sebut tu, kamu boleh try dalam masa, kalau kamu masa free kamu lah. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ni. Sekian, selamat mencuba dan jangan putus asa. Apa-apa yang kita buat tu kita cuba dulu sedaya upaya. Jangan terus putus asa. Kalau kita tak ada line, tak apa. Kalau kita ada line tapi line kita tak bagus, tapi kita tahu line kita tu bagus waktu bila. Jadi kita kena berusaha untuk jawab, melihat video link apa-apa, YouTube ke apa-apa yang cikgu bagi pada waktu kamu sendiri yang kamu tahu bila line kamu kuat. Jangan tak cari langsung, tak buat langsung. Okey? Sebab cikgu tak tahu kamu punya line tu bila yang kuat. Kamu saja yang tahu kan? Jangan pula bila kelas habis pagi, lepas tu bila habis kelas, habislah, tak payah buat kerja. Tak. Kalau masa PDPR ini dia lain. Kamu kena belajar ikut masa kamu sendiri. Kalau kamu kuat line waktu petang, kamu kena belajar waktu petang. Okey. Jadi itu sahaja untuk peringatan lah. Okey. Jadi kekalkan bersemangat, jangan putus asa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Teruskan berusaha dan mencuba. Okey.